Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Amerika Syarikat menuntut penjelasan Benjamin Netanyahu berhubung serangan udara Israel ke atas sebuah bangunan pangsapuri di utara Gaza yang mengorbankan 93 nyawa. Ini termasuk lebih 20 kanak-kanak. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Matthew Miller berkata pihaknya telah membangkitkan insiden di Beit Lahia itu kepada Israel melalui saluran rasmi, namun masih belum mendapat penjelasan lengkap daripada Israel. Kenyataan Miller itu dibuat beberapa jam sebelum serangan udara kedua Israel di Beit Lahia yang menyasarkan bangunan kediaman. Situasi tersebut mendorong pihak berkuasa perbandaran mengisytiharkan bencana di utara Gaza. Dalam pada itu, Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati berharap genjatan senjata dengan Israel segera dikuatkuasakan. Katanya wakil khas dari Amerika Syarikat Amos Hochstein memberi isyarat positif dalam panggilan telefon bahawa genjatan senjata dalam peperangan antara Tel Aviv dan kumpulan Hizbullah mungkin tercapai sebelum pilihan raya Presiden Amerika 5 November ini. Hochstein dilaporkan dalam perjalanan ke Israel pada Rabu bagi membincangkan syarat-syarat genjatan senjata dengan Hizbullah. Semalam, pemimpin baharu Hizbullah Naim Qasim menegaskan kumpulan itu akan bersetuju dengan genjatan senjata bersama Israel di bawah syarat yang boleh diterima. Bagaimanapun, menurut beliau, setakat ini kumpulan berkenaan masih belum menerima sebarang cadangan genjatan senjata yang boleh dipercayai. Sementara itu, Iran memberi amaran serangan terbaru Israel terhadap negara itu memerlukan tindak balas yang besar. Menteri Luar Said Abbas Araghchi bertegas Tehran berhak untuk bertindak balas terhadap serangan Israel hujung minggu lalu tetapi tidak akan bertindak tergesa-gesa. Serangan Israel itu dilakukan sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu Iran ke atas Israel pada 1 Oktober susulan pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dalam satu mesyuarat bersama duta asing dan ketua misi diplomatik Pertubuhan Bangsa Bersatu serta organisasi antarabangsa di Tehran, Araghchi berkata Iran berjaya mengawal serangan Israel. Ia membuktikan kemampuannya untuk melindungi keselamatan negara, namun Israel mesti bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Serangan Rusia ke atas sebuah bangunan di bandar kedua terbesar Ukraine, Kharkiv, mengorbankan seorang kanak-kanak berusia 11 tahun dan mencederakan sekurang-kurangnya 29 yang lain. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengesahkan peluru berpandu yang digunakan secara meluas oleh Moskow mengenai sebuah bangunan di bandar utama Timur Laut itu. Gubernur Kharkiv Oleh Syniehubov pula memaklumkan lebih ramai lagi mangsa mungkin berada di bawah runtuhan. Serangan udara itu memusnahkan beberapa tingkat di bangunan berkenaan. Ramai penduduk terperangkap di tingkat atas bangunan tersebut. Zelensky pada Rabu menggesa sekutu baratnya segera bertindak balas terhadap serangan Rusia serta meminta mereka menyediakan sistem pertahanan yang lebih baik untuk Ukraine terutama senjata jarak jauh. Sekurang-kurangnya 95 orang terkorban dalam banjir paling dahsyat di Sepanyol dalam tempoh 3 dekad. Ia susulan hujan lebat melanda wilayah timur Valencia, menghanyutkan jambatan dan bangunan. Angka korban terbaru itu diumum selepas banjir dahsyat dalam tempoh 1 malam dicetuskan oleh ribut terburuk abad ini. Jalan raya dan bandar yang dinaiki air menyebabkan pihak berkuasa menggantung perkhidmatan kereta api, membatalkan penerbangan dan meminta penduduk kekal berada di rumah pada Selasa. Ratusan penduduk terperangkap di atas bumbung rumah, di dalam kenderaan, pusat beli belah atau kawasan perindustrian. Penduduk yang terdesak menggunakan media sosial untuk meminta bantuan selepas talian kecemasan tempatan terputus akibat bangunan yang ditenggelami air. Kebanyakan sekolah di wilayah autonomi itu masih ditutup. Sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.